محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. آمين ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih pada bab al-masnunah, barang-barang yang disunatkan ketika mengambil air sembahyang. Meniga-niga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaihi wa ra'ah, dan setengah daripadanya, yakni daripada sunat-sunat wuduk, meniga-nigakan akan basuh dan sapu, yang fardu dan yang sunat. Ambil air sembahyang, ada yang dipanggil ghuslun, basuh, ada yang dipanggil mashun. Mashun, ghuslun dan juga mashun. Ghuslun basuh, mashun sapu. Maka seluruh yang rukun dan yang sunat disunatkan pula ditiga-tigakan, kerana mengikut perbuatan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka meniga-nigakan air sembahyangnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu kasih akan nombor ganjil. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, iaitu satu. Yuhibbul witra, dan suka bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka yang Nabi buat adalah 3. Maka bila kita basuh muka, yang wajib adalah sekali. Basuh 3 kali sunat, lebih makruh. Faham sekali lepas wajib, 3 kali sunat, lebih makruh. Maka 3 kali ni dikira ke mana? Setiap 3 tu mesti rata sepenuhnya. Basuh hak pertama dak rata, hak kedua baru rata, hak kedua tu baru sekali. Faham Maka minggu lepas kita sudah sebut haddul wajhi, anak rambut ni siapa bawah tulang dagu, anak telinga ke anak telinga. Basuh semua rata sekali, 1. Selesai hak wajib, tambah 2 kali lagi, dapat pahala lain. Rupanya selama ni tak sedar, tak tahu rahmatnya Allah Ta'ala, 3 kali tu pahala lain pula. Dia panggil pahala at-taslis, meniga-nigakan. Lalu ada orang tanya, Ustaz, anak rambut lagu mana anak rambut? Orang puang kena faham, biasanya orang puang lah, rambut panjang. Ni lepas telinga ni bukan hak wajah ni. Ni kepang ni hak wajah. Atas ni turun begini sampai sini hak wajah. Bukan petok ni, tu pasport tu. Ni. Nak mudah ambil maka.
Tak payah ambil hak 500 pemenang tu. Senang. Jadi hak dalang tu lah hak wajah. Maka segala apa hak dalang tu wajib basuh, termasuklah rambut. Rambut kita hak tumbuh sini ni, tak? Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, biasanya ia akak, ia selok tok sini. Tak? Ia basuh ni saja. Tak sah air mayang. Tak sah. Lama dah kita basuh gitu. Dah apa sudah belajar. Tak ada peluang ini belajar, alhamdulillah. Hak tahu alhamdulillah, tak tahu boleh beki lepas ni. Tak lepas-lepas ustaz, wapo semayang tahu tak sah, qada sekadar yang kita bedang lah. Paisa qada isa, pas garik qada garik. Tak sah galak nak mayang sunat. Kerana hutang kita banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pilih kita belajar. Kalau tak pilih apa mati. Ingat semayang depan Tuhan, tak semayang. Sewaktu tak semayang, 80 hukbah lah api neraka. Satu hukbah sama ni nasanah 80 tahun lah neraka, tuan-tuan sekalian. 80 tahun lah neraka, satu hari api neraka 1000 tahun dunia. Juta hari nak kena rendang lah api neraka Jahannam. Walaiyazubillah. Dia faham ni? Jadi rambut ni, hak duk lah hak wajah ni basuh. Wajib basuh lah ke? Dia faham ni? Jadi kita meniga-nigakan pahala lain. Pahala lain. Kemudian tangan, kita basuh 3 kali. Lagu mana ustaz? Selang-seli. Kanan dulu, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Taqdimul yumna ala al-yusra, itu perbuatan Nabi SAW, mengutamakan kanan atas kiri. Basuh tangan sekali wajib. Siapa kata sah dah air semayang? 3 kali kita buat, pahala lain rupanya. Dah semayang banyak dah pahala. Itu rahmat Tuhan, rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sunat itu asyara hasanat, digandakan 10 kali ganda. Wa maha anhu asyara sayyiat, setiap yang kita buat itu dia hapus 10 dosa-dosa kecil. Boleh kan? Kemudian rambut 3 kali sekali wajib, 3 kali sunat pula pahala lain. Telinga tu sunat, 3 kali sunat lain. Boleh kan? 3 kali itu sunat yang lain, termasuklah sehingga habis anggota wudu. Itu maksud at-taslis, meniga-nigakan. Tapi kalau waktu sempit, agak-agak kalau basuh 3 kali keluar waktu semayang, berubah hukum jadi haram. Berubah hukum jadi haram. 5 minit lagi nak habis waktu zuhur, 5 minit lagi. Agak-agak kalau buat hak sunat, semayang luar waktu lah kita. Kalau buat maka berdosa. Hukum fiqh ni murunah, dia anjar, dia berubah, tuan-tuan sekalian. Yang harus boleh jadi haram, yang sunat boleh jadi haram, yang haram boleh jadi harus. Hukum fiqh yang tak berubah, ilmu usul, perkara usuluddin, ni barang tauhid, barang akidah. Allah tu satu, kok mana pun satu lah. Semayang tu wajib, gila ke mana pun wajiblah semayang. Ada pun pelaksanaan semayang, maka di situlah perbahasan hukum fiqh. Faham ni? Jadi tuan-tuan sekalian, waktu spek 5 minit lagi tinggal, nyegi buat habis hak sunat, masuklah semayang, dok dan rokok orang bang, dosa. Dia paling kurang nak dapat adaan, nak dapat tunai, man adraka raka'ah faqad adraka salah. Ingat kaedah ni, man adraka raka'ah faqad adraka salah. Paling kurang nak dapat tunai, paling kurang kena dapat 1 rakaat. Kita lewat tak, bukan sengaja. Kalau sengaja tanggung depan Allah Ta'ala. Dia semayang ni dalam neraka bukan tinggal saja. Ni faham ni? Bukan tinggal semayang je dalam neraka. Allah kata wailul lil musallin, celakalah orang yang semayang. Neraka wailah orang semayang. Neraka wai mana pula ustaz? Neraka dia 7, tak ada sebut wai. Neraka wai itu lembah dalam neraka Jahannam. Orang yang semayang, ada semayang tahu dah neraka. Ni hak semayang ni, allazina hum an salatihim sahun, semayangnya sambil lewa. Tak ada kerja apa, dengar rabang ni dah semayang. Pak suku semayang tu. Nampak tak? Asar kat 7 semayang sambil lewa.
Hukum hakang dak belajar sambil lewu, dak faham apa yang dibaca dalam sembahyang, dak ambil berat. Ini juga kata Allah Ta'ala, celakalah orang yang sembahyang jenis ini. Jadi kena jaga. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut bab sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada tadi. Yang sunat kita kena jaga kalau waktu telah sempit. Ketika itu tinggallah. Syarat nak boleh ada 1 rakaat. Tuan-tuan sembahyang, rakaat sami Allahu liman hamidah, dapat 1 rakaat. Orang pun bangsa adaan. Boleh. Kalau sembahyang berjemaah nak dapat rakaat bila? Dalam rakaat serta tamakninah. Begitulah nak dapat adaan. Begitu juga orang sembahyang Jumaat, nak dapat Jumaat mesti dapat 1 rakaat. Tak dapat 1 rakaat, dia kena sembahyang Zuhur. Tak boleh sembahyang Jumaat. Dia luput dah Jumaat. Boleh kan? Dia sampai masjid, tu imam sembahyang Jumaat tayat akhir lah. Tak, dia sembahyang, dia tambah 2. Tak boleh, tambah 4. Kerana dia sudah luput Jumaatnya, kena sembahyang Zuhur. Paling kurang nak dapat Jumaat, tu imam tengah rokok rakaat kedua, kita masuk Allahu Akbar dan tamakninah, dapat 1 rakaat. Tak dapat sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur lah kita. Kemudian jadi bila waktu sempit, basuh sekali sudah. Dekat kawasan orang ramai, apa tak? Sembahyang dekat pasar raya, sembahyang dekat mall, Batam Pai ada 3 je. Orang beratur ramai, tak payah buat ahok sunat. Ambil sekali je. Ini keadaan comelnya Islam. Ni orang beratur 20 orang belakang. Tak, belum ambil sembahyang, basuh dulu. Bismillah. Qamah 3 kali, mana? Basuh muka 3 kali, 3 kali belakang. Lepas habis ambil sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Tuhan kami, orang belakang tu aku sepak aje lah. Aku nak sembahyang kau 20 orang di belakang tu. Jadi orang ni tak reti. Dia tak faham fiqhul waqi', keadaan. Agama Islam ni dia mudah tuan-tuan sekalian, ikut keadaan. Maka keadaan yang sempit, yang tidak mengizinkan, ambil yang wajib saja. Hak kita sebut ni yang sunat, bila kita berkelapangan, maka buatlah yang sunat, kerana yang sunat itulah ribhun, keuntungan daripada modal. Selesai. Habis. Kemudian dan setengah daripadanya, setengah daripadanya, yakni nya tu al-masnunah, yang sunat, menyapu sekalian kepalanya kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Basuh kepala paling kurang 3 orat rambut depan ni, yang wajib. Yang sunat, ambil air, sapu habis. Sapu habis. Buat begini, sapu, naik sampai ke depan mula. Sunat. Depan ni kita buat pula 3 kali, 2 sunat. Wajib boleh dah. Tak, sapu belaka sunat. 3 kali atas list sunat lain pula. Kaya orang sembahyang. Pitih banyak depan Allah Ta'ala kalau dia beramal dengan perkara-perkara yang disunatkan oleh syarak. Susah. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, dan setengah daripadanya menyapu 2 telinga dengan air yang baru, tiada dengan basuh kepala. Mana lepas basuh kepala, ambil air yang lain, sapu telinga. Sunat. Dia basuh pula 3 kali, sunat yang lain. Telinga sunat, boleh faham tidak disebut dalam 4 perkara yang wajib dalam wuduk yang disebut dalam suratul Maidah. Allah Ta'ala kata dalam kata apa suratul Maidah, iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum, kan, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 kali. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Hukum wuduk ada apa?
Ada apa? Nang. Baru minggu lepas belajar. Tak ingat dah. Astagfirullahaladzim. Ayat ni sebut pak. Nah, jadi nang tu niat dengan tertib. Kau buat repok ustaz. Kalau dak ingat dah. Ni ingat ni pamati ingat lagi. Tengok. Pak yang disebut dalam ayat tambah niat dan tertib. Jadi nang. Ada tak telinga? Tak ada. Telinga masuk dalam perkara sunat. Basuh pula 3 kali, dapat 2 kali ganda barang sunat. Kerana mengikut perbuatan Nabi, hadis ini dicerita oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam Mustadrak lil Imam Al-Hakim, dan menghukum oleh keduanya akan ini hadis dengan sahih. Hadis ini juga sahih. Baik, kemudian dan setengah daripadanya menyelati janggut dan tali tudung yang lebat, kerana mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janggut, tali tudung jebeng. Hak dak lebat dak sunat selak. Yang lebat sunat menyelati. Janggut kita orang Melayu ni, biasanya tuan-tuan kena sapa kena sapalah ke kulit, kerana kita janggut nipis. Kalau janggut tebal tuan-tuan sekalian, cukup basuh kot luar. Maka sunat dia selak. Tahu selak? Buat masuk celah-celah janggut ni, basuh. Itu maksudnya. Tali tudung yang lebat. Tali tudung apa makna? Jebeng, sekbeng. Ni, sekbeng. Ada orang kata tak tahulah, orang ada sekbeng ni orang smart. Kedok. Orang kata tak tahu siapa ke dah. Tak tahu siapa. Kerita tu. Jangan marah Baik, kemudian kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Tirmizi. Dan setengah daripadanya menyelati anak jari, tangan dan kaki, kerana hadis Nabi asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'. Arti sempurnakan olehmu akan air sembahyang dan menyelati olehmu akan segala anak jari. Ni gosok celah jari. Jari kaki gosok celah, sunat. Dan cara diajar oleh ulama, anak jari kanan, anak jari panggil clicking, pergi ke kaki kiri, jari clicking masuk gosok. Lihat hak ni pergi ke kaki kanan, rata hak celah-celah ni, boleh faham itu sunat. Kalau dah pasti apa nama rata. Kalau dah pasti rata kedok wajib tu. Kena pastikan rata apa yang di celah-celah jari kita. Lebih-lebih lagi mandi wajib. Mandi wajib jaga molek, sapulah ke celah-celah tu. Dak sapa dak sah mandi wajib. Orang sembahyang boleh pahala, kita boleh dosa. Orang baca Quran boleh pahala, kita boleh dosa. Celah pusat, celah telinga ni sapu habis. Celah jari, apa-apa celah sapu. Lagi mana namanya zahir, terutama orang biasa dak perasan zahir, dia ingat batin. Halaqah dubur, halaqatud dubur. Apa halaqah dubur? Hak kita duduk tu, hak terbuka tu zahir lagi, kena basuh kalau mandi wajib. Ada orang dia ingat tu batin, dia pun mandi sambil diri gitu. Dak sapa situ dak sah. 20 tahun dia mandi gitu, 20 tahun amalannya Allah tolak. Wal'iyazubillah. Sebab tu kena belajar fardu ain. Kita kata fardu ain belajar lah kan, dia hatu tu. Hatu lain. Hak tu dak detail. Kita kena belajar yang ulama tulis secara detail. Tu pun dak detail mana lagi, cuma cukuplah untuk fardu ain. Jadi selak akan anak jari, akan jari-jari, tangan dan kaki. Dan setengah daripadanya mendahulukan kanan atas kiri. Taqdimul yumna alal yusra, kerana Rasulullah SAW adalah ia kasih mendahulukan kanan selama kuasa ia pada pekerjaannya sekaliannya, pada bersucinya dan menyisir rambutnya dan memakai sepatunya, semua belah kanan. Mandi wajib itu juga Nabi dahulu belah kanan.
kemudian belah kiri. Sikat rambut belah kanan dulu. Nabi sikat rambut. Kemudian baru belah kiri. Itu sunnah Nabi ya. Kita kata ambo sikat apalah kocek amah. Nabi sikat rambut amah. Sunnah Nabi kemah. Kemah ni sunnah Nabi. Bahkan ulama kata napa saja hak kemah semuanya asal pada Islam. Walaupun orang kafir nampak yang bawa dia. Al-hikmatu dalatul mu'min fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Apa saja barang comel benarnya asal pada Islam. Tuan-tuan tengok orang pakai kuk smart boleh jadi ulama kata tu ambil boleh jadi asal pada Islam yang diambil oleh orang kafir. Kemah ni Islam. Kita faham nak ikut Nabi kena selekeh tidak, kena kemah. Kena kemah tuan-tuan rahmati oleh Allah, kena smart. Ni bang ni pakai jubah kacing pakai ni pakai baju Melayu butang tak ada suti. Lebih ubi bulu-bulu lah. Tuan-tuan sekalian, dak kemah ni. Pakai jubah dak apa nama kotor belopong. Dia kata zuhud. Tu bukan zuhud motor dia panggil. Pakai jubah koyok dia kata zuhud. Bukan zuhud, itu kerkuk dia panggil. Piti banyak. Jubah koyok tu juga dia pakai. Koyok sini. Dah. Tu abi bulu tiok tuan-tuan sekalian. Itu bukan zuhud. Nabi mengajar kita kemas, bersih. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Allah itu maha suci dan dia sukakan kesucian dan kebersihan. Mazhab Syafi'i yang tahu hak kemah lah. Kalau si panjang janggut mazhab Syafi'i paling panjang pun tekak begini, kerak bawah ni. Kerak bawah ni. Kalau ada jebeng kemah, perkemahkan. Ni elok bulu ni. Mazhab Syafi'i antara yang menggalakkan kita kemah. Baru dapat comelnya agama Islam. Macam saya sebut dulu ni lah, sunat bersugi. Sunat bersugi sehar, jagalah kebersihan. Ni kayu sugi taklah kocek itu. Nak ikut sunnah Nabi jadi fitnah pula. Kayu sugi taklah kocek sembuh bulu. Taklah kocek ni dah boleh. Tak boleh. Tak sini. Lepas tu semayang tepi tu ilah. Sujud kayu tu guling. Orang masuk sini. Dah sedung 8 minggu tu ilah. Di tuan-tuan sekalian, jagalah. Ikut apa yang Nabi buat, apa yang comel dan bersih tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi dikemah, dan apa saja yang dia buat, taqdimul yumna ala al-yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kecuali barang yang kotor baru kiri. Basuh najis, masuklah tandas kaki kiri. Masuk masjid, masuk rumah, tempat comel, tempat mulia, kaki kanan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana hari kiamat kanan kiri ada tanda. Ahlul yamin, ahlul yasar. Ahli kanan, ahli syurga. Ahli kiri, ahli neraka. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yantaliqu ila ahlihi masrura. Hari kiamat bila Allah Taala tebur buku amalan, orang yang tangan kanan dia capai buku, dia ahli syurga. Sebab tu tangan nak menjadikan punci ahli syurga, maka guna dia benda yang comel lah, benda yang molek. Apa saja barang kanan, itulah barang molek tuan-tuan sekalian. Dalam setengah kali lah. Naik kuda. Wallahu a'lam. Ni cek mula. Masuk dia. Saya cek mula. Wallahu a'lam. Abang Zaid tadi Nabi naik kuda belah kanan belah kiri. Nanti kita cek bagus soalan. Sipang soalan. Tolong tulis. Kat mana tadi? Yang setengah tepat lah. Ada tepat kiri kanan molek belakang, atas jalan. Faham tak? Dongung kanan, kita nak pergi dongung kiri. Ada? Kita nak pergi kita kata kiri nak lek pergi kanan lah. Itu bukan tu.
luruh dak tu lalu luruh dak tahu color tu dipanggil. Maksud di sini setengah perkara lah. Baik, dan setengah daripadanya yang sunat wuduk, memanjangkan akaian lebih daripada qada yang wajib pada membasuh muka dan dua tangan dan dua kaki, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawa umatku diseru pada hari kiamat yang putih segala muka dan segala kaki tangan kerana bekas air semayang. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahawa memanjangkan, ia akan basuh yang lebih pada mukanya dan kakinya dan tangannya, maka hendaklah memperbuat ia. Hari kiamat Allah kata ada golongan putih mukanya, ada golongan hitam. Yauma tabyaddu wujuhuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Allah kata hari kiamat ada dua kelompok sahaja. Atas dunia putih tak, sawo matang, kelabu asap, koko, kuning, ungu dia tak ada ungu tak. Ungu apa? Shrek tu hijau tak. Di tuan-tuan sekalian macam-macam jenis muka. Kena shrek. Jadi tuan-tuan sekalian, nak orang Melayu lah, orang Melayu. Orang Arab sejenis yang muka. Nah, orang Cina sejenis. Orang Melayu dia bukan asal. Dia macam-macam asal orang Melayu ni. Ada mari pada Arab, ada mari pada Cina, betul tak? Ada mari pada Bugis. Kalau saya Arab lah. Saya suka pula tau. Toki saya, moyang saya ni, atas ayah saya Arab. Walaupun tak nampak mana. Tapi begitu kita ni. Ustaz mak saya Cina lah. Kan? Ustaz Taib, Ustaz mak pula dah, Ustaz Taib. Kan sini? Cina? Oh betul, kan? Dah anda sini. Kan? Poktai Bugis rasa. Kan? Ini tuan-tuan sekalian, itu asal-asal kita lah. Sebab tu kalau kita pergi Mesir, orang Arab kata, dia tengok ni macam Cina, ni macam Jepun. Itu orang Melayu, keistimewaan dia. Tak sama. Dah, hari kan ni? Nepal mana? Arab dah, Bahrain. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam je ni. Maka warna rupa tu macam-macam je ni. Hari kiamat esok dua ya. Yauma tabyaddu wujuh, sekumpulan putih bersinar, wa taswaddu wujuh, sekumpulan hitam belaka. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Yang putih wajah berseri-seri ini tanda duduk di bawah rahmat Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Jadikan kami di kalangan mereka. Kata apa? Amin. Hak putih ni. Siapa dia? Antaranya ni sabitlah hadis Nabi, inna ummati yud'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Ada di kalangan umatku mukanya putih bersinar-sinar. Kenapa? Asaril wudu, kesan daripada wudu. Sebab tu kekalkanlah diri kita dalam keadaan wudu. Ambil air semayang, kemudian semayang sunat, apa dah semayang main sunat, tajdid wudu. Tajdid wudu ni tuan-tuan, kita ambil semayang garik kan, kita semayang dah pas kuliah apa, air semayang dah atas hari, sunat kita tajdid. Boleh tajdid, memperbaharui. Kalau dak dang tak apa, tak payah. Hak utama masuklah sah depan tu. Kalau lewat dah, mayang dulu. Kalau ada waktu tajdid. Kalau batal tu memang kena ambil lah. Jadi orang yang mengekalkan wuduk batal ambil air semayang. Tak kira semayang ke tak semayang, dia mengekalkan keadaan wuduk. Golongan ini dia panggil ghurrah muhajjalin min asaril wudu. Hari kiamat dia akan diberi kesan wuduk pada wajahnya, iaitulah warna putih berseri. Maka kata Nabi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memanjangkan ia, yakni kesan wudu itu, maka buatlah. Apa makna? Muka hak wajah hak saya sebut tadi. Sunat basuh lebih. Basuh lebih. Dia faham? Kalau laah lalu makruh pula. Dia basuh muka apa?
Depan belakang. Ni muka ke ni? Dok panggil muka dah belakang ni. Dia basuh lebih sikit. Tangan siapa? Siku. Maka lebih sikit lepas sini. Lebih apa atas ni makruh pula. Lebih sikit. Kaki siapa buku lali, akak naik atas sikit, boleh pahala sunat. Kerana ihtiyat, hati-hati. Kalau betul-betul tepat, kalau dok kata dok sah saja, betul tak? Kita pun buat lebih. Bila lebih sudah tentu masuk, boleh maka sunat kita melebihkan. Terlebih doa lalu jadi makruh. Wallahu a'lam. Kemudian mana tadi? Dan setengah daripadanya berturut-turut kerana bahawa Nabi SAW mengambil air semayang di pasar, maka membasuh ia akan mukanya dan dua tangannya dan menyapu ia akan kepalanya. Maka dipanggil ia kepada sembahyang janazah, maka datang ia akan masjid, maka menyapu ia akan dua muzanya dan sembahyang ia atasnya. Sunat yang seterusnya muwalah dipanggil, berturut-turut. Tulis kat berturut tu muwalah, muwalat. Yang wajib dalam wuduk tertib. Ada orang tukar tertib dengan muwalat. Tertib ikut susunan, muwalat ni berturut-turut. Baik, dengar molek ni. Lagu mana nak dapat pahala muwalah? Dengar molek ni. Mesti basuhan yang pertama sebelum pergi kedua belum kering. Basuh muka tak kering lagi, hati dah habis ni. Dengan cuaca yang mu'tadil, cuaca yang biasa, tak panas hangat, tak sejuk hangat. Kalau sejuk hangat memang tak kering. Cuaca biasa macam kita ni lah. Maka kita basuh tak kering lagi. Basuh muka tak, dengung dulu, dengung. Contoh ni tak. Sambung basuh tangan, muka dah kering ni, dapat dah pahala muwalah. Apatah lagi kalau kita basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh kaki, seretak sekaligus, maka dapat pahala muwalah dia bagi. Faham Kita ambil air semayang. Tak, tengah ambil air semayang, jiran ketuk itu, Assalamualaikum. Baru basuh muka, kita pun pergi buka pintu, sembang. Jiran kita berakhir sembang, kita sama naik juga. 2 jam sembang. Nah, 2 jam sembang, kering habis dah basuh muka tadi. Kak Gang masuk dalam rumah mula, boleh tak sambung basuh tangan? Boleh lah, budak boleh. Tak faham tu. Sakit tu. Muwalah ni sunat ke wajib? Kita belajar bab apa ni? Ni kena hati-hati, tengok balik ni. Kita belajar ni bab sunat. Kalau dok muwalah batal dak semayang, air semayang. Dak batal lagi. Boleh muwalah, boleh pahala sunat. Jadi kita layan jiran kita 2 jam sembang, kering dah. Masuk garang, sambung basuh tangan. Cuma tak boleh pahala muwalah. Faham tak ni? Kerana disebut dalam kitab ini, kerana Nabi SAW mengambil air semayang di suk, pasar. Nabi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Lalu dipanggil ia kepada semayang jenazah. Orang panggil Nabi untuk hadiri satu majlis semayang jenazah. Nabi pun pergi. Siapa di masjid, Nabi pun sambung basuh kaki. Nampak? Ambil air semayang tak wajib muwalah. Sunat kita belajar bab ni. Sunat. Ada tak dalam rukun ambil air semayang itu muwalah? Tak ada. Yang ada tertib, ikut susunan. Muwalah ni berturut-turut. Berturut-turut, itu makna muwalah. Sunat. Lagu mana nak dapat pahala sunat? Macam saya sebut tadi, lagi tak kering sambung. Kering dah, boleh tak sambung? Boleh. Tak dapat pahala sunat. Faham tak ni? Mafhum? Faham? Ayah faham ni? Saja awak tak faham. Faham dah. Cuma saya tulis ulang balik tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi dia pergi pasar, dia ambil air semayang. Siapa dekat rambut, dah orang panggil pergi masjid. Nabi siapa di masjid, Nabi sambung basuh kaki. Nabi membasuh muzanya. Muza apa makna? Khuf, stoking kulit.
Musim sejuk orang Arab dia pakai stokeng kulit, tak payah buka, basuh je atas muzah, atas ni basuh. Boleh dah basuh kaki. Faham tak lagi? Maka tuan-tuan, orang yang tidak mualah sah wuduknya. Orang yang melakukan mualah bertambahlah pahalanya dengan pahala sunat. Itu saja. Faham ni? Kena beza tu tartib dengan mualah. Yang wajib tartib, muka dulu baru tangan. Tak boleh tangan dulu baru muka. Itu tartib dipanggil. Kemudian mualah sunat. Mualah yang wajib dalam Fatihah, saya sebut tak mahu dah. Hak wajib mualah tu Fatihah. Berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh senggang yang lama dengan perkara yang tidak daruri. Kalau menapah, penting tak menapah? Penting. Kalau tak boleh. Kita kena menapah, maka dia benarkan menapah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali padang. Seorang ulama kata 2 kali putus mualah. Kerana yang kedua kalau tak menapah pun mati tak kita. Tak mati. Tak jadi sakit kita kerana kita napah dah. Cukup satu bacaan untuk satu napah. Bismillahirrahmanirrahim. You buat latihan menapah pun tak tahu. Latihan menapah. Jadi cukup sekali. Maka wajib sambung terus. Kerana Fatihah mualah wajib, wuduk mualah sunat. Boleh faham? Tengah kita baca bismillah, bersing. Bersing bukan perkara yang ikhtiari, bukan fi'lul fa'il. Dia barang yang mari sendiri bersing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hacung bersing. Maka tak putus mualak. Kerana bukan kita reka, bukan fi'lul fa'il. Yang putus mualak, dibuat benda yang fi'lul fa'il, yang kita sendiri pilih nak buat. Dia sebut apa? Alhamdulillah. Putus mualak, kena baca mula Fatihah. Faham ke tak faham? Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sambung mula dari awal, putus mualak. Faham? Nguak tak putus, batuk tak putus, bersing tak putus. Yang putus dia pergi tambah baca belakang. Faham lagi? Wajib mualah pada masalah Fatihah. Nak banyak lama ni ustaz lagu mana semayang saya tak sah ni qada mohon ampun pada Allah dan qada mana yang boleh, yang kita mampu. Faham Maka mualah dalam Fatihah itu wajibun. Adapun dalam ambil air semayang sunat. Rumah tadi basuh muka, gigi meding, gigi tanah meding, basuh tangan. Tak, gigi jabak dia basuh rambut. Siapa sejik basuh kaki, basuh berahi. Mana mentang-mentang belajar mualah ada wajib. Dia buat gitu. Meding se, tak, rumah mak tua dia se, dia ambil se-se-se. Ini tuan-tuan sekalian, tetap sah wuduknya. Boleh. Syarat jangan niat nak batal. Nak batal dia ambil tadi. Jangan niat lah. Maka sah wuduknya. Sesat. Dan setengah daripadanya meninggalkan minta tolong pada menuang air atasnya pada ketika ketiadaan uzur. Maknanya ambil air semayang sendiri tu pahala dah rupanya. Banyaknya pahala dah sedar. Kalau kita dah ambil tu, ambil air semayang tu sendiri pahala. Tak minta tolong dengan orang kerana tanpa uzur. Kerana keduanya yang lebih banyak pada perbuatan Nabi SAW. Dan setengah daripadanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis ambil semayang sendiri dan seterusnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tambah belakang, tak tambah budak apa. Ini doa selepas selesai daripada ambil air sembahyang serta menghadap kiblat dan mengangkatkan dua tangan. Doa sunat, menghadap kiblat sunat lain, angkat tangan sunat yang lain. Rahmatnya Allah Ta'ala. Ada pun menyapu tengkuk maka iaitu bid'ah. Habis sunat sapu tekuk, bid'ah Nabi tak buat.
Sunat hak kita sebut tadi tak, komo, istinsyak, istinsar, ini semua sunat. Ada pun pergi sapu tekak tak ada, hanya berahi reka, hanya berahi reka, tak ada sapu. Orang kata mana sunat wudu, kitab mana tak tahu dia pakai. Jadi tuan-tuan sekalian, membasuh tengkok, menyapu tengkok itu bid'ah, dan hadisnya itu hadis yang direka-reka, yakni hadis yang maudhu'. Hadis, kalau tuan-tuan jumpa hadis sapu tekak, hadisnya maudhu', direka, bukan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bab yang seterusnya, bab pada menyatakan perkara membatalkan air sembahyang. Yang membatalkan air sembahyang ada 4. Ni kita akan sambung pada masa akan datang. Ramai orang tanya, wak gini batal tak? Wak gini tak batal sembahyang? Dia mudah je. Ingat 4 ni batal, hak lain tak batal. Lepas tu ulama wak mudah, 4 batal, hak lain maknanya tak batal. Takkan ulama nak sebut tak batal 4 juta. Tak muat kita. Menyentuh mic tak batal, menyentuh headset tak batal, sentuh sport ring tak batal, sentuh tayar tak batal. Allah tuan-tuan, berapa jilid kitab, maka ulama kata 4 je batal, hak lain tak batal. Tak, tu cara belajar. Orang ni tanya, ni batal tak? Ni batal tak? Ingat 4 ni. 4 tu benda apa? To be continue. Akan datang kita sambung apakah itu perkara yang membatalkan air wudu, insya-Allah. Balik boleh tengok-tengok dulu. Kita sambung kitab yang kedua. Wallahu a'lam. Pinjang se. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke apa? Hadis yang ke-8 daripada kitab Bustanil Arifin. Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah Ta'ala tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Disebut dalam oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya fi kitab az-zakah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga. Baik di sini, baik mengikut syarak, bukan baik ikut manusia. Ada manusia kata baik, Allah kata tak baik. Maka yang baik di sini maknanya baik mengikut syarak. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang disuruh kepada sekalian Rasul. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhar Rasul kulu minat tayyibat, wahai sekalian Rasul, makanlah daripada segala yang baik, yakni yang halal. At-tayyibat makna di sini perkara yang halal di sisi agama, dan beramallah akan amalan yang baik. Dan berfirman ia pula, yakni Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maksudnya, ya orang-orang yang mukmin, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki pada kamu. Kerana makan benda yang baik, yang halal, itu tanda syukur. Kerana ayat ni ada sambungan di belakangnya,
ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Syukurlah kamu kepada Allah. Makna syukur antara caranya, antara cirinya adalah memakan barang yang halal, yang bersih lagi thayyibah. Baik, kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya, ia mengangkatkan kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan akan doanya? Sudah tentu tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seruhnya nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita tentang perkara yang dibenar oleh syarak. Allah Taala itu baik, Allah Taala suka barang yang baik. Maka antara perintah Allah Taala kepada rasul-rasul adalah supaya makan barang yang baik, thayyibat, yakni barang yang halal. Kerana makanan ni beri kesan yang besar kepada kita semua. Makanan beri kesan yang besar pada kita semua. Tak kena cara makan, tuan-tuan sekalian. Beratlah nak buat amal soleh. Nak buat amal soleh jadi berat. Nak semayang berasa macam tanggung gunung atas bahu. Nak baca Quran payah. Nak buat semayang sunat berat. Nak bangun malam susah. Maka tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, man lam yaqdir ala qiyamil lail wa siyamil nahar, orang yang tak mampu bangun malam, berqiyamul lail dan puasa di siang hari, fa'lam annaka qad maqbulun, ketahuilah kamu sudah diikat, qad qabbalatka khati'atuk, kamu telah diikat oleh apa? Oleh dosa. Antara dosa yang paling beri kesan pada amal soleh, makan yang haram. Makan benda haram. Sebab tu kena jaga. Yang haram ada dua jenis. Zati li ghairihi. Haram li zatihi, haram li ghairihi. Haram li zatihi, zat tu haram. Babi, anjing, ni orang Melayu tahu dah. Yang kita tak perasan, haram li ghairihi. Zatnya halal, nasi lemak, nasi minyak, tapi pitih yang beli nasi itu pitih haram. Jaga-jaga, pitih haram, pitih rasuah, pitih khianat tempat kerja, dak amanah, kerja 12 jam janji 2 jam hak lain curi tulang, dak berkat. We makan kanak bini dak jadi. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Harta yang tidak halal masuk dalam tubuh, neraka tu. Nasi tu api, bukan nasi, api neraka. Maka dia akan jadi perangai ahli neraka. Kita nak sihat sepatah, dia lawan 800 patah bini kita. Kerana salah kita beri makan yang salah. Anak kita suruh semayang, dia lawan kita. Kerana apa kita beri makan yang salah? Main B dan sebagainya. Ini bahaya. Orang terlibat dengan projek, tuan-tuan sekalian, kena jaga-jaga. Kertas kerja tulis sekian-sekian. Tak, harga keling sekian-sekian, barang sebenar bukan harga tu. Hak lebih masuk dalam kocek, haram. Hatta kertas program kecil-kecil buat pertandingan bola. Pertandingan bola Piala Ketua Kampung. Kertas kerja tulis bola 100, pergi beli arena hak 50. Keling 100, dah tulis 100. 50 lagi masuk kocek. Beli nasi lemak masuk dalam mulut, api neraka, bukan nasi lemak. Jaga-jaga. Main B, jadi dia bah. Bah rosak 200 je contoh. Pakat dengan tokai Cina tulis 2000. Aku bayar mu 200, tambah pula 100. Kemudian keling ngebah lagi 2000. Berapa hutang? 1007. Sedap tak? Sedaplah atas dunia. Hari kiamat, na'udzubillahi min zalik, merana dak sudah tuan-tuan sekalian. Ni kena jaga ni. Faham ni? Kena jaga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, banyak benar. Sanggup beri. Kalau kita sayang anak isteri, jangan dak sanggup pun tidak. Apatah nak buat, nak sumbat pada orang yang kita kasih,
Bini yang beranak-anak kita, jasa besar dia, pergi sumbat benda haram. Anak yang mengalir darah dagingnya adalah darah daging kita, pergi sumbat benda yang haram, itu salah besar ayah dan suami di hari kiamat. Antara golongan yang kena kait ni, kena kait di anak, kena kait di isteri, niti atas titian sirat. Dia orang yang banyak amal soleh, dia orang banyak pergi surau masjid, tapi bak ni dok lepas, anak dia kait, gum, jatuhlah api neraka. Wal'ayazubillah. Jadi Nabi kata, Allah itu sukakan yang comel, yang baik, yang bersih. Ambillah yang comel, yang baik, yang bersih. Maka antara pesan Allah yang comel itu apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang halal. Halal lagi tayyibah, yang jelas halalnya. Kedai jual ayam, ni orang kafir jual, orang Islam jual belah. Tak, contoh ni contoh lah. Terengganu tak berlaku. Tak. Orang kafir jual 5 kilo. Orang Islam jual 6 sen. Nak beli hak ni. Biar mahal sikit lah, yakin. Faham eh? Yakin. Tak yakin tinggal lah. Kita belajar dah sebelum ni kan. Da'mala apa nama? Yaribuk ila ma da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang kamu ragu-ragu, yang tak apa yakin, ambil yang yakin. Boleh faham eh? Syubhah pun tinggal. Apatah lagi yang haram. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ni benda penting, masuk dalam mulut, boleh jadi kesan yang sangat besar kepada kita semua. Lalu kata Nabi SAW, ada seorang lelaki yutilus safar, dia bermusafir, asy'asa aghbara yamuddu yadahu ila sama, keadaannya kusuk rambutnya, berdebu badannya, mengangkat dua tangannya ke langit, memohon pada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dalam keadaan dia angkat tangan, dia mengekalkan mat'amuhu haram, makan benda haram, mashrabuhu haram, minum benda haram, malbasuhu haram, pakaian benda haram. Fa anna yustajabulah, Allah nak terima ke mana doa? Baju kita beli tu tak haram, orang puang beli setera tak haram, tak haram pakai setera, tapi piti haram. Nasi kita makan tu tak haram, tapi piti hasil tu haram. Hasil mana? Jual tanah. Tanah mana? Tanah adik-beradik. Tak, ia tak tarikah. Pakat ngejabat tanah, pakai nama dia seorang, jual bahan piti seorang. Orang kaya lah, juta bahan piti, sedap lah. Tapi hak orang, masuk nasi, api neraka, masuk air, api neraka, pakai baju, api neraka tu. Kena jaga molek bab ni. Urusan dengan manusia lah yang ramai menyebabkan manusia gelicir masuk dalam neraka. Urusan dengan Allah sesat, kadang-kadang dengan manusia tak sesat. Jaga molek tuan-tuan sekalian. Biarlah tak senang mana pun, asal ambil yang halal dan juga tayyibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ni jelas menyatakan fa anna yustajabulah, ataupun fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah nak terima doa ataupun amal soleh orang yang makan dan melakukan benda yang Allah tidak redha, yakni yang diharamkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita rezeki yang halal, yang masuk dalam perut kita ni yang halalan lagi tayyibah, atau kama qala Nabi SAW, wallahu a'lam. Hadis yang ke-9, jangan mudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. An Ubadah ibn Samit wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Rawahu Malik mursalan wa rawahu ad-Daruqutni wa jama'ah min wujuhi muttasilan wa huwa hadisun hasan. Daripada Ubadah ibnu Samit dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, mereka meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang itu memudaratkan orang lain dan juga tidak boleh ia memudaratkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dengan tidak menyebut nama sahabat, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan sekumpulan ulama dari bermacam-macam sanad secara muttasil, dan hadis ini ialah hadis yang hasan. Sebab tu hadis
Jangan gaduh kata tak boleh pakar. Ada satu jalan dia mursal, bagi jalan lain muttasil sanadnya. Jadi bila banyak riwayat, ulama hukum hadis ini hadis yang hasan, bawah sikit pada sahih, yang masih lagi boleh dibuat hujjah. Apa hadis ni pendek? Boleh ingat apa hadis ni? La darara wala dirar. Pendek. La darara wala dirar. Tak boleh mudaratkan orang dan tak boleh mudaratkan diri sendiri. Diri sendiri tak boleh mudarat, apatah lagi mudaratkan orang lain. Apa yang mudarat boleh menyebabkan berubah hukum. Besarnya Islam jaga mudarat ni, barang mudarat. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Islam melarang kita memudaratkan orang dan memudaratkan diri sendiri. Sebab itulah diharamkan arak, memudaratkan akal. Apa saja yang merosakkan diharamkan oleh Islam. Tapi bukan haram arak kerana mudarat akal, haram arak kerana Allah larang. Minum-minum dak ambuk tarang haram juga. Tapi hikmahnya biasanya orang minum arak mudarat. Boleh faham? Jadah tak ada dalam Quran kata haram dadah. Mana ada? Saya cari. Tak ada. Ketung tak ada dalam hadis. Dalam Quran pun tak ada. Innamal ketung. Tak ada. Tak ada. Wajtanibu ketung. Tak ada. Tak ada. Jadi tak jumpa dalam Quran. Dan bagi mana kata ketung haram? Kalau ilahnya sama macam arak. Arak qat'i. Arak jelas. Suratul Maidah, innamal khamru arak. Haram. Mabuk ke tak mabuk ke haram. Titik ustaz, haram. Bukan kerana dia mabuk, dia haram kerana Allah larang. Macam zina, haram kerana Allah larang, bukan kerana tubik anak luar nikah, bukan. Tak faham agama, dia anggap zina salah bila banyak anak luar nikah. Bila banyak anak luar nikah, inilah buruk zina. Maka kalau nak berzina, jangan siapa tubik anak luar nikah. Jadi amalkan zina yang selamat, pakailah kondom. Ni pandangan tak betul, yang sesat secara halus. Bahaya. Zina bukan kerana tubik anak luar nikah haram. Zina tu haram. Ayat lain sebut direct, zina wala taqrabuz zina. Bukan zina barang yang boleh menuju ke arah zina, haram dah. Orang puan tutup aurat, orang lelaki tengok syahwat, dak berzina lagi, haram dah. Lepas tu saya nak pesan muslimat, hak muda-muda, jangan duk main TikTok. Hukumnya haram, dosa besar. Pesan kanak, bimbang kita tengok cikgu main TikTok kok. Cikgu hak nak ajar anak kita, Allah la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan tahu tak TikTok ni apa? Tak tahu. Buka Facebook dia akan tubik, buka YouTube tubik iklan TikTok. Lagu belakang duk joget. Tunjuk muka, tunjuk aurat, tuan-tuan sekalian. Jaga molek. Orang puang dia tunjuk aurat. Lagi mana orang tengok tu dosa dia berjalan? Video dia ada, orang seluruh dunia tengok, seluruh dunia dosa. Kata mati esok, video tu kekal sampai bila-bila. Dosa berjalan lah kubur. Tak sah lah. Comel kita untuk suami sudah. Untuk suami ambil video atau ke WhatsApp, cak ke suami. Tak apa. Untuk orang lain tak ayo. Bahaya tuan-tuan sekalian. Ni hari ni lah. Bahayanya hari ni. Maka Islam mengharamkan zina bukan kerana anak luar nikah. Zina tu haram. Jalan yang menghala ke zina pun sudah jadi haram. Ulama kata orang puang tu tak tutup aurat, jalan lengang-lenggok, melembutkan suara, menggoda, itu zina dah. Kita dengar jadi naik syahwat, zina dah. Lepas tu zina ulama kata tak nanti zina faras dan zakar. Mata boleh berzina, telinga boleh berzina, hati boleh zina. Tengok orang seksi kita bayang, zina dah. Boleh faham tuan-tuan maka ni hukum yang kita kena faham. Jadi arak bukan kerana mabuk, haram kerana Allah larang. Maka hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam nas,
kita guna kaedah kias, dadah, ketung, apa sajalah tuan-tuan sekalian, hak ni tak ada dalam nas, maka asalnya haruh dulu. Maka bila mari merosakkan akal jadi mabuk, dadah lebih doh jadi rosak akal, barulah kita sebut haram. Kenapa? Ilahnya sama dengan ilah arak, memabuk, merosakkan akal. Maka Islam larang, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah, jangan terjun diri kamu ataupun jadi ke orang lain ke lembah mudarat. Orang isap dadah, dosa dia isap dadah. Orang jadi pengedar dadah, berapa orang isap dadah, dia tanggung dosa. Orang jadi toke besar dadah dalam Malaysia ni, suti Malaysia, dia tanggung berapa orang isap dadah. Orang yang meluluhkan orang yang isap dadah, dia tanggung seluruh dosa orang isap dadah. Kerosakan yang berlaku, dia tanggung belaka esok hari kiamat. Ni hak kita takut. Pahala dua jenis, jamidah, jariah. Hak kita tahu pahala lah, jariah. Kita jangan lupa, dosa juga dua jenis, jamidah, jariah. Pahala jamidah buat sekali, pahala sekali. Jariah buat sekali sampai hari kiamat. Dosa begitu juga, buat sekali, dosa sekali. Jamidah. Ada dosa jariah sekali dia buat sampai hari kiamat dosa. Mula-mula orang buat asuk dadah di Malaysia, dia tanggung pagi kiamat. Siapa itu tak tahu? Tanggung. Dia merosakkan anak muda Malaysia. Dan di Palestin hari ni, serang dengan senjata, tak apa-apa orang Palestin. Kau ramah ada. Maka musuh Islam punya kaji, nak rosakkan pemuda Islam Palestin hari ni, dihantar dadah. Dia Palestin, dihantar dadah. Yang menkhayal, melalakan ni musuh utama umat Islam. Ataupun dak atau dadah, atau yang khayal lah kadang ada sedar hiburan melampau. Dah abi khayal anak muda duk main game kedai, bang dak cara, mayang dak cara, betul tak? Sedih kita tengok. Salah kita juga. Kerana dak tegur tuan-tuan sekalian, kena perhati belaka tu. Bila orang buat dosa, kita hak jenis ngaji tengok saja, tanggung depan Allah Taala esok. Sebab apa dak buat amal makruf nahi mungkar. Ramai dak anak muda garik buta duk main game. Mudah orang Yahudi atau geng dak mayang. Betul tak? Atau permainan siapa dak kenal majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudaratkan orang lain dan jangan mudaratkan diri sendiri. Benda darurat, benda mudarat ini sangat dititik berat oleh Islam. Sehingga kan boleh berubah hukum. Mudarat berubah hukum. Bila mudarat berubah hukum. Kita belajar dalam hukum fiqh mazhab Syafi'i, setuh orang puang yang ajnabi boleh tak? Mazhab Syafi'i. Setuh orang puang. Ni ada orang ni, tengok sini. Setuh orang puang yang ajnabi boleh tak? Tak boleh. Haram. Lebih baik setuh babi, ulama kata peluk babi molek lagi pada pegang orang puang yang ajnabi. Tapi kalau darurat, dia lemah, awet, lemah, tak ada orang nak tolong masa tu, kita pandai berenang, masa tu berubah jadi hukum wajib selamat. Pegang dia, mana tak? Pegang, orang naik atas. Selesai qada darurat, lepas, jangan peluk apa, mana? Lepas. Itu darurat mengubah hukum. Orang duduk lautan tak ada makanan, 2 minggu tak makan contohnya, boleh menyebabkan darar mudarat pada dirinya, mati ke buluh. Maka tunggu kijang tak nitah, rusa tak nitah, mana lembu lagi tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, nitah kubah mana ni? Kaki pendek. Kubah guling ada. Kaki pendek. Jadi tuan-tuan sekalian, nitah waktu ya. Maka dibenarkan makan sembelih, makan boleh. Orang Melayu tidak ramak, tapi ni hukum ni. Orang Melayu jahat tarana pun sebut babi tak ramak. Orang Melayu Jadi tuan-tuan sekalian, boleh makan kerana darurah, lapar ke bulu. Cuma ad-darar tuqaddaru biqadariha. Darurat qada darurat. Macam tadi saya sebut selamat awet tu, selamat sesah. Jangan sampai rumah gatal perlu. Tak boleh.
Begitu juga babi yang kita ambil itu tuqaddaru biqadariha, ambil qadar nak makan ya. Masak sipang, masak selesai. Hak baki tahu. Jangan pergi sipang, aku adik. Taklah peti, taklah freezer, taklah. Tak boleh. Itu ilmu yang kita kena ada lah. Nak khabar besarnya mudarat dalam Islam. Sebab tu orang yang mudarat ke orang, jaga esok hari kiamat. Tak cukup tanah cari orang yang dia mudaratkan. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-10 paling akhir hari ini, saling tolong menolong, nasihat menasihati. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim Ad-Dari ni orang yang terkenal cerita Dajjal. Kita sebut dah sebelum ni. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah yang cerita berjumpa dengan makhluk pelik, Al-Jassas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Apa makna nasihat? Tengok nota kaki bawah tu. Nasihat bermakna menghendaki kebaikan bagi orang lain. Makna nasihat bagi Allah beriman dengannya. Dan makna nasihat bagi kita Allah ialah membenar dengannya. Dan makna nasihat bagi Rasul mengikuti sunnahnya. Dan makna nasihat bagi pemimpin ialah menolong mereka buat baik. Dan makna nasihat pada orang awam ialah membimbing mereka ke jalan yang sebenar. Itu makna nasihat. Maka bertanya sahabat Nabi, bagi siapakah nasihat itu? Wahai Rasulullah, Nabi pun jawab, yang pertama bagi Allah, yang kedua bagi kitabnya, yang ketiga bagi Rasulnya, yang keempat bagi pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima bagi orang awam di kalangan mereka. Maka agama Islam tu sendiri nasihat. Sebab tu agama Islam tak boleh pisah daripada nasihat. Tazkirah. Nak faham Islam tak boleh, wajib, memang jalan dia dah. Tak boleh lari. Ada. Nak awak jepuk, dia kata, awak tolonglah awak jepuk pisang ke saya, dia akan bawa ke bini dia. Tapi pisang jangan letak. Boleh tak? Tak boleh. Pergi kedai makan, tebing susu jangan letak. Tebing susu jangan letak. Kaplek tu. Faham ke tak faham ni? Jadi nak Islam mesti, jalan ni mesti nasihat. Mesti, wajib. Boleh faham ni? Minum base, minum jangan tak orang kedai tu lubik tengok. Betul ke tak? Kebang ketung mana? Main nak minum base, minum jangan tak. Itulah orang nak Islam tak ambuh dengar nasihat. Tak berakhir majlis ilmu. Takkah faham? Faham Islam ala sabilit ta'allum. Faham Islam ni atas jalan belajar, atas jalan dengar nasihat agama daripada Rasul dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia semua rugi belaka, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasau bil haqq bis sabr wa tawasau bil haqq. Semua manusia rugi belaka. Allah bersumpah demi masa semua manusia semua rugi, kecuali beberapa golongan. Illal ladzina amanu, orang beriman, wa 'amilus salihat, beramal soleh, wa tawasau, diguna kalimah tawasau, aku nasihat, mau nasihat aku dengan sabar, dan wa tawasau bil haq, dan nasihat menasihati dengan kebenaran. Ni faham ni? Orang yang tak boleh dinasihat ni ada penyakit. Ustaz nasihat, ustaz pun boleh dinasihat, tak ada masalah. Ni faham ni? Kita saling menasihati. Orang yang boleh nasihat orang tak boleh nasihat dia. Ni masalah. Nasihat orang suruh. Orang nasihat dia dah hari tu ngajuk. Tak jumpa tu 2 bulan tak tegur. Ini yang masalah tuan-tuan. Kita nasihat menasihati itu sifat orang yang beruntung. Sebagaimana nas suratul 'asr. Maka bila disebut nasihat bagi Allah, bagi Rasul, bagi a'immatil muslimin, apa maknanya? Kalau tuan-tuan baca makna saja, jadi salah faham. Nasihat bagi Allah, Allah pun boleh nasihat kau. Kita boleh nasihat Allah ke mana? Bukan. Nasihat bagi Allah tu maknanya ikut perintah Allah. Nasihat bagi Rasul itu ikut sunnahnya. Nasihat bagi kita itu junjung Quran.
Nasihat bagi pemimpin, nasihat benda baik, tegur benda jahat. Dan nasihat bagi wa'ammatihim, seluruh orang mukmin saling nasihat menasihati. Sebab tu orang Islam dulu dia panggil khairu ummah. Sebab apa? Kita baca kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mereka itu sebaik-baik ummah. Siapa mereka tu? Khaira ummah tu siapa? Kata Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, kuntum itu bukan kamu semua. Kuntum itu adalah takhsis untuk sahabat Nabi. Mana Allah iktiraf dalam Quran, kamu siapa dia? Sahabat Nabi. Banyak-banyak zaman paling molek sekali zaman sahabat Nabi. Kerana apa? Perhati perangai sahabat Nabi. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Dia jenis bukan buat baik seorang, dia ajak orang lain buat baik. Kita buat baik seorang, kuliah seorang, bini dah ajak, anak dah ajak, ustaz cerita bak TikTok, mak dak main TikTok, anak main. Jadi kena ajak tu. Kalau dak kerja lah, kerja sekolah nak buat orang hari Khamis. Jadi suruh tengok live ke, suruh tengok. Jangan padang kita seorang. Boleh faham ni? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, perangai sahabat Nabi, wa tanhauna 'anil munkar. Bukan dia seorang dia tinggal maksiat, dia cegah orang lain buat maksiat. Inilah maksud nasihat menasihati. Barulah Allah kata wa tu'minuna billah, baru layakmu digelar orang mukmin. Orang kafir akhir zaman dia buat hak ni. Nak Islam nak kafir bakar. Orang lain buat jahat jangan cari. Orang lain buat baik ke dah buat baik, jangan cara langkai orang. Itu bab lain. Hal langkai orang bab lain. Ni bukan hal langkai ni hal orang lain. Faham tak? Kenapa? Kerana dia mati kita kena uruh. Kalau dia mati boleh guling dia masuk dalam kubur, aku ada anak dia apa bang? Kita kena uruh tuan-tuan sekalian. Dan kalau dia buat maksiat, mari bala dengan kita kena. Allah kata wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah bala Allah bila dia mari tak kena orang jahat saja. Siapa habis? Maka apa salah saya orang baik? Hak kunyit dia. Faham tak? Hak jenis lelaki sama lelaki ni. La ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Satu perbuatan umat Nabi Lut mendatangi lelaki sama lelaki, bukan orang puang dengan syahwat. Faham tak? Dia pegang kawan dia lelaki dengan syahwat, geli kita tuan-tuan sekalian. Lelaki ni lelaki tak, dia pegang kawan buat muka apa syahwat tuan-tuan sekalian. Kita tengok geli. Ini bala besar. Kita pun tengok saja. Mari bala Allah Ta'ala, kita kata bukan kita buat, dia buat. Bukan kita kunyit, dia kunyit. Faham? Bukan kita gay, dia gay. Allah kata apa? Bapa mudak buat amal ma'ruf nahi mungkar. Orang buat maksiat bapa tengok saja. Sebab ini ada orang kata LGBT tu hak dia dengan Tuhan, siapa aja. Memang dosa dengan Tuhan. Kita berdosa kalau tak tegar. Kita berdosa kalau tidak cegah. Ini perangai siapa ni? Perangai sahabat Nabi. Buat baik dan buat baik seorang, dan tinggal maksiat tak tinggal maksiat seorang. Buat baik dan ajak orang buat baik, tinggal maksiat dan cegah orang buat maksiat. Inilah dipanggil ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat yang baik bagi Allah, bagi Rasul, bagi kita dan bagi orang mukmin secara umumnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lari daripada nasihat menasihati. Itulah roh, jiwa, nyawa bagi Islam. Orang yang hidupnya tak dengar nasihat seminggu, dia akan jauh pada Allah Ta'ala. Sebulan kau jauh, setahun jauh je nak, 8 tahun dah tak dengar tazkirah, dia wajib jauh pada Allah Ta'ala. Maka nak dekat dengan Tuhan, kena selalu dengar nasihat daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11 akan datang, meninggalkan larangan dan mengerjakan suruhan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan daripada diri saya. InsyaAllah
Bila Abang Zaid tanya baru teringat hak soalan lama-lama dah ingat nak jawab. Haji Awang dia jawab. Tak lagi. Ada. Kita jawab dia mari lagi lah. Ginilah lepas ni kalau ada soalan tulis. Saya boleh jawab tu. Tak boleh balik dulu, cek dulu. Kerana saya bukan orang alim. Bukan ulama, alamat umum mana. Jadi tulis soalan, hak saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh, saya cek. Dan soalan tuan-tuan membantu saya tambah ilmu, mengekalkan ilmu. Jadi tolong tanya insya-Allah. Jadi siapa nak tanya atau ketah, kita buka sesi tu lepas ni insya-Allah. Kemudian seperti biasalah, masih diteruskan siapa 20 hari bulan 8. 20 hari bulan 8, siapa nak korban. Dan saya baru dapat maklumat daripada Azhar ke, akikah pun boleh, ingat tak boleh? Akikah pun boleh. Kemudian wakaf Quran. Siapa dah masuk, terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Dan saya nak maklum, baru dapat makluman daripada Azhar ke, pihak Azhar ke tak pergi atau PT, wakil pada Persatuan Pelajar di sana, wakil Persatuan Pelajar di sana, Sudan dan negara minoriti umat Islam. Kenapa tak pergi? Koh terbaru, koh seorang 7,000. Koh seorang nak pergi ni 7,000. Nak buat benda baik beli lembu, mana baik guna koh untuk korban. Jadi kita wakil Persatuan Pelajar di sana, kita hantar PT tuan-tuan ni direct. Sebab tu saya minta nombor telefon masa sembelihan penyerahan Quran kaki, kita ambil gambar atau pada tuan-tuan insya-Allah. Terima kasih semua. Dan macam biasa jualan sambil menderma untuk Baitur Rahman ada dijual je belakang insya-Allah. Jual durian Belanda dan sebagainya, minyak wangi dan sebagainya. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah kami belajar, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, warzuqna fahman wasi'a, rezekikan kami faham yang luas. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'maluna bima ya'lamun, jadikan kami orang yang beramal dengan apa yang telah kami belajar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadma', min 'ainin la wa min 'amalin la yurfa', wa min du'a'in la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Korban. Ya, Ustaz.